Saudara Reza, pemangku TYT lah, duta kita di United Kingdom, bekas Naib Chancellor Universiti Pertahanan Malaysia Tan Sri Zul, seluruh kaki tangan kerajaan, pekerja-pekerja atau penduduk-penduduk Malaysia yang ada di sini, para pelajar yang dihormati sekalian. Ini first time saya masuk National Hall. Selalu kita datang, kita bertemu dengan para pelajar, terutama sekali di luar. Sini tak boleh masuk. Dan banyak program yang kita buat bertemu Malaysian citizen sama dengan rakan Bansing dan lain-lain. Ini adalah pertama kali dan saya amat rasa terharu dapat bersama dengan masyarakat atau rakyat Malaysia yang berada di United Kingdom ini. Saya sering datang ke sini, selalunya duduk di Paddington B&B. Sekarang datang sebagai menteri. Lain no. Jadi sekalian, secara ringkasnya kita pertama kali pilihan raya berlaku pertukaran kerajaan yang kita dapat bangga di sini, proud as a third world. Kita ni dikategorikan masih third world. Berlaku perubahan kerajaan without bloodshed. Ini yang kita bangga. Kalau kita lihat di Thailand, masa nak jatuhkan Tun Tanom Kiti Kachon dulu, banyak pelajar yang meninggal dunia, termasuk Tok Sami. Indonesia nak jatuhkan Soeharto, juga student terkorban. Begitu juga di negara-negara yang lain, kalau di Afrika dan negara yang lain, termasuk di sebelah Eropah Timur, East Europe. Tapi kita boleh berbanggalah, iaitu kita dapat mengambil alih pemerintah dalam aman, peaceful. Dan walaupun sebelum itu mereka ada memihak kepada pemerintahan semasa, tetapi bila rakyat menolak parti yang memerintah, pihak tentera, polis dan pegawai kerajaan, mereka semua berkhidmat di bawah kerajaan baru, Government of the Day. Walaupun sebelum itu kita dengar macam-macam cerita soal pegawai kerajaan digunakan di kalangan polis dan tentera digunakan, tetapi bila rakyat membuat keputusan, satu perkara yang baik yang kita boleh lihat, mereka terima keputusan rakyat. Inilah yang paling baik yang berlaku di negara kita for the last election. Kemudian politik perkauman di negara kita masih lagi kuat berjalan. We have to work hard untuk mengatasi isu racial issue ini. Sebab itu kalau kita lihat di Kelantan dan Terengganu, Kedah, kawasan Malay yang
more than 80%, or Pahang, Pendalaman, Perak. Pakatan Harapan di wipe out totally, terutama di Kelantan dan Terengganu. Ini kerana masih lagi pahaman perkauman dan keagamaan yang dimainkan di situ memang berjaya lagi memerangkap rakyat. Tetapi kita Pakatan yang dipanggil Pakatan Harapan menang di kawasan yang campuran. Sebab itu kalau Malay kandidat, saya majoriti yang tertinggi dalam pilihan yang lepas. Majoriti 71,000. Tinggi tu. Ini kerana Kota Raja Malay and non-Malay 50-50, lebih kurang. Sebab itulah di Selangor, di Negeri Sembilan, di Melaka, di Johor, kita boleh menang. Saya guna bahasa kita, tuan-tuan di sini mungkin ada UMNO, ada tak apa, itu political party tak ada masalah. Kami boleh menang kerana di kawasan mid seat yang kita boleh capai kemenangan. Bila kita mengambil alih pemerintahan, isu yang paling besar kali ini yang menyebabkan rakyat yang kawasan bandar menolak pemerintah yang dulu ialah isu rasuah, terutama 1MDB. Dan bila isu 1MDB ini memang peringkat awal rakyat payah nak faham. Berbagai cara kita terang. Yang saya lihat ramailah budak-budak Tionghoa pun hafal. Yang saya punya ucapan dia orang mudah faham. Najib, pengurusi YNDB, tak ada duit, pinjam kepada Najib, Menteri Kewangan. Menteri Kewangan tak boleh lulus, dia tanya Perdana Menteri Najib. Itu di antara perkara yang mudah lah. Kita cakap soal election dulu. Dan bila dia ada satu pakatan besar untuk melindungi 1MDB ini, dia cover up. Dan bila isu ini penduduk-penduduk bandar terutama sekali, kawasan semi-urban area menolak pemerintah yang dulu, maka bila kita dapat mengambil alih, maka isu ini dibongkar kembali. Dan termasuklah pegawai ataupun ngarah SPRM yang dulunya diberhentikan, dikembalikan tugasnya, dan dia mendedah secara live bagaimana dia diugut untuk dibunuh. Dan sebelum itu di Malaysia banyak berlaku pembunuhan misteri. Dan sekarang kita akan cuba menyelidik dan expose kembali pembunuhan-pembunuhan itu. Why? Kenapa? Kalau rakyat Malaysia ikuti, di antara yang dibunuh sampai sekarang kita tak tahu kenapa, bekas Adun Terengganu. Yang mula-mula sekali di antara yang dikatakan terlibat menubuhkan 1MDB ini di peringkat Terengganu. Dia ditembak secara dekat di hadapan rumahnya selepas pulang daripada Friday Prayer. Kemudian pembunuhan terhadap CEO M-Bank. Pembunuhan terhadap Kevin Morris. Pembunuhan terhadap seorang berpangkat lebih kurang timbalan pengarah kastam di Putrajaya. Banyak misteri ini berlaku dalam lebih kurang dalam lingkungan 5 tahun yang dulu. Dan yang lebih tragisnya ialah pembunuhan Altantuya. Semuanya ini
yang sekarang ini kita akan membuka semula, termasuk pembunuhan Toh Beng Hock akan disiasat semula, kerana pembunuhan misteri ini banyak sebelum pilihan raya yang lalu. Dan pembunuhan CEO M-Bank sudah menjadi international issue bila anaknya yang berada di Switzerland menjadikan isu itu sampai ke United Nations. Dan siasatan kita tidak tahu setakat mana, tapi di bawah kerajaan baru kita akan cuba menyiasat semula, sebab keluarga mereka dan rakyat Malaysia ingin tahu kenapa dan mengapa berlakunya pembunuhan misteri yang banyak. Dan setelah ambil alih pemerintahan, di perbendaharaan terutama sekali kita terkejut, terutama hutang negara kita bukan seperti yang dilaporkan. Bahkan yang diumumkan oleh Menteri Keuangan lebih kurang 1.6 trilion. Bahkan kalau dicampur yang lain lagi lebih dahsyat daripada itu. Sebenarnya Malaysia sudah diambang bankrupt. Sudah diambang bankrupt. Mungkin kita boleh jadi seperti Greece, ataupun banyak akan tergadai nanti seperti berlaku di Sri Lanka. Tapi bila kita ambil alih itu, dengan tindakan segera kita ambil, di antaranya menghentikan projek-projek yang mewah. Misalnya, projek kereta api ECRL Kuala Lumpur ke Kelantan, makan belanjanya lebih daripada 55 bilion ringgit. Pihak ekspertis mengatakan cukup dibina dengan 35 bilion. Tapi bila siap projek itu nanti, kita dijangka bayar 81 bilion. Malaysia tak ada duit, tak mampu. Oleh itu, Kabinet memutuskan kita hentikan projek itu, walaupun kita kena bayar pampasan, karena agreement dah sign dan sebagainya, dianggarkan dalam lengkungan 7 bilion. Artinya kita akan, senangnya kita berhabis 7 bilion untuk selamatkan 81 bilion kalau projek itu diteruskan. Begitulah projek-projek besar yang lain dengan Singapura dan sebagainya dirunding semula. Dirunding semula, sama ada nak batal terus atau tangguh, karena kemampuan keuangan kita begitu ketara sekali. Berbeza dengan kerajaan sebelum ini, memang rasuah di Malaysia ini sentiasa berlaku, kurang atau lebih. Saya bila dalam memberi ucapan depan Tun Mahathir Mohamad, my political enemy begitu lama, dia ISA kan saya 2 kali. Terang-terang cakap, we criticize Tun, terutama projek-projek di zamannya, KLIA, Putrajaya, KLCC, banyak lagi lah. Mungkin ada keterisan, tetapi the project itu ada. The project is there, nampak. Berbeza dengan 1MDB, we have to pay, kerajaan kena bayar 42 bilion, projeknya tak nampak. Ini yang orang kampung tak boleh faham. Tak boleh faham, we cannot understand, kita terang. Dan
Sekarang rakyat makin faham, terutama alhamdulillah bukanlah ada satu pakatan. Tengah-tengah dekat-dekat bubar parlimen, tiba-tiba kapal Jolo ditangkap di Bali. Orang baru nampak. Kemudian kita tahulah di Amerika didedahkan memang sudah ditanamkan dalam pemikiran terutama orang-orang Melayu ni, Amerika is very bad. Sebarang pendedahan daripada Amerika kerana anti-Islam. Maka kalau dia dedah betul pun orang tak percaya. Ini yang setengah ditanam dalam pemikiran rakyat Malaysia, khasnya orang-orang Islam. Walaupun model itu beri balik duit apa semua tu, pelakon dia beri balik hadiah trofi dan sebagainya, tapi di Malaysia tidak convince hal itu. Hanya convince pada orang yang middle class, yang selalu tengok WhatsApp, tapi di kalangan kampung masih tidak convince. Di sini Datuk Khairuddin pada duk terang pada orang, masih lagi orang tidak berapa convince di situ. Kemudian kita perkara-perkara yang kita selama ini menyangka ianya berlaku begitu dahsyat sekali, terutama bila Wan NDB ini diselidiki dan bagaimana fakta-fakta disembunyi. Sudah kerajaan terpaksa bayar bila ada perjanjian. Kita sudah bayar kepada Wan NDB lebih 7 bilion. Kerana kalau tak bayar, interestnya akan naik dan meningkat. Bon-bon yang dijual akan matang. Maka kita terpaksa pikul lah, lebih kurang 42 bilion itu. Tapi sekarang kita mencari jalan bagaimana nak dapatkan wang semula yang dibekukan di Amerika, di lain-lain negara. Sekurang-kurang kita dapat kembalikan wang itu, kalau tidak ke semua, sebanyak mana yang boleh. Kita lihat bila berlaku search, kita terkejut bagaimana seorang manusia ada 2 telinga, subang ada lebih 300, tangan ada 2, beg tangan lebih 500. Ini very surprise hadirin sekalian. Nak kira harta tu semua, Datuk Amar Singh mengambil masa 36 hari. 36 hari dengan cash money ada lebih 120 million. Itu baru satu menteri. Kalau 1000 rumah-rumah yang lain lagi, saya tidak tahu berapa juta yang ada di rumah mereka. Inilah Malaysia tanah airku. Terkejut sampai hari ini ada sekalian. Dan perkara ini dah jadi kes mahkamah. Saya tak bolehlah cakap cara kata yang mendalam karena dia sudah jadi kes mahkamah. Itu baru satu yang kita bongkar, belum lagi yang lain-lain. Oleh itu, bila keadaan begitu, negara kita memang sekarang ini kekurangan wang. Kami dalam mesyuarat kabinet, Tun Mahathir yang jadi Perdana Menteri sekarang, umur 93, 93 years, the oldest Prime Minister in the world. Kita pegang rekod. Tapi bila dia mempengerusikan mesyuarat kabinet bermula pukul 9.30 pagi sampai kadang-kadang pukul 1.30, sekali pun dia tak ke toilet. Kami yang muda ni ke toilet, itu rutinnya dia masih kuat dan boleh berdiri ceramah 1 hour is no problem, dan ingatannya masih lagi kuat. Dan
menjaga waktu. Kalau kabinet mesyuarat 9:30 sharp dia akan mula. Lewat 5 minit dia akan minta maaf kerana ada tetamu yang tak dapat dia berpisahlah. Begitulah. This the old man. Saya dulu pun berlawan dengan dia, tapi sekarang bila kerja dengan dia ni, saya tak boleh mengaku letih. Karena kita malu, kita muda daripada dia lebih 30 tahun. So 93 years tak letih. Kami pun kena bekerja begitulah, tak boleh mengaku letih. So kita melihat keadaan keuangan yang begitu rupa, maka kita menyusun semula. Di antaranya kita ambil langkah ini yang kecil, tapi dia memberi satu isyarat, iaitu Menteri potong 10% gaji. Tak banyak sebenarnya, just to show to the people, pada rakyat, bahawa keadaan ekonomi negara kita tidak berada dalam keadaan yang baik. Pegawai-pegawai kerajaan yang tinggilah, yang jenis apa, super skill, jusa, mereka tidak potong pada gaji, potong daripada allowance mereka cara sukarela. Ini juga nak menunjukkan suasana negara kita dan membatalkan projek-projek besar, all the mega project batal atau tangguh. Dalam keadaan begini, Finance Minister kita Lim Guan Eng, saya percaya dia boleh buat. Sebab Penang, bila kita ambil alih Chief Minister Lim Guan Eng 2008, hutang Pulau Pinang kepada Federal Government dalam lingkungan 800 million, tapi sampai hampir 10 tahun dia jadi Ketua Menteri, hutang sudah hampir kosong. Dengan welfare, kebajikan kepada rakyat Pulau Pinang meningkat. Artinya, dengan kemampuannya itulah di antaranya yang menyebabkan Tun Mahathir memilih dia menjadi Menteri Keuangan. Lim Guan Eng ni memang kedekut. Artinya nak belanja suka-suka memang payah. Saya yakin, saya kawan dengan dia lama, saya yakin dia boleh buat. Sebab itu dia kata tempoh lebih kurang 3 tahun, Malaysia akan kembali ke the right track, insya-Allah. Berada dalam landasan yang betul di sudut keuangan. Ini hingga 2-3 tahun lah usaha-usaha pemulihan ini. Bukan senang nak recover hutang dan sebagainya, nak susun semula dan menimbulkan keyakinan terutama kepada pelabur-pelabur. Dan kita tahu di England ini kuat bekerja rakan-rakan kita untuk menarik pelabur. Tetapi pelabur-pelabur tempatan juga mesti yakin untuk mereka melabur di Malaysia. Dan inilah yang kita sedang usahakan sekarang. Dan kita setiap kali mesyuarat, kita tumpu hal, di antaranya hal ekonomi, nak memulihkan kedudukan, dan juga bagaimana nak mengharmonikan supaya pahaman perkauman ini tidak menjadi isu yang seterusnya pada masa akan datang. Sayang kepada kaum masing-masing, biasa, tapi bukan Malaysia peringkat awal dulu mereka juga marah bila lantik Lim Guan Eng Cina jadi Menteri Keuangan. Bahkan satu ketika dulu pernah Tan Siew Sin menjadi Menteri Keuangan. Lebih golongan yang mengisu perkauman ini tidak setuju juga bila AG Tommy Thomas dilantik sebagai Peguam Negara. Kemudian dilantik pula Ketua Hakim Negara Malin Jun, apa? Malin Jun. Dia orang Sabah, Bumiputra. Tapi semuanya itu kita lihat ia akan berlaku
fenomena sementara tak puas hati, sebab rakyat sekarang akan menilai dari sudut performance, insyaAllah. Ini yang kita cuba ketengahkan. Dan satu lagi yang menjadi heboh juga sekarang ini, pertama kali sejak merdeka ni, timbalan Menteri Pertahanan bukan Melayu. Jadi timbalan saya lah Lim Chin Tong, Liu Chin Tong. Dia anak muda yang otaknya begitu baik, tapi dia ni DAP. Setengah-setengah ditanam pemikiran pada rakyat Malaysia. DAP ni anti-Islam, anti-Melayu, anti-Raja, anti semua. Tapi Tun Mahathir ni saya pun tak faham. Dia jadi terlalu liberal sekarang ni. Sehingga saya pun kadang-kadang, orang tua ni berubah sungguh. Kadang-kadang tu kami meeting, sebab selama ni orang tuduh dia diktator. Tapi kami meeting dengan dia kadang-kadang sampai 3 jam, 4 jam. Banyak pandangan-pandangan yang dia beri, kita tolak, dia terima dengan hujah-hujah yang baik. Tapi hal pelantikan ini, dia berani. Dia kata, AG, Tommy Thomas. Kami lawan macam mana pun, Tommy Thomas. Itu. Begitulah juga timbalan Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan ini kita tahulah yang terbesar di situ ialah tentera darat. Yang terbesar tentera darat ialah askar Melayu Diraja. Bagi orang beri pandangan tak boleh lantik bukan Melayu, tambahan pula DAP. Bukan Melayu tak apa, DAP ni Allah, tak boleh. Bukan Melayu. Tapi Tun Mahathir kata Liu Chin Tong. So kita pun terimalah. Dan bagi saya Liu Chin Tong seorang yang cukup bijak, brilian, dan tak ada langsung pahaman perkauman pada dia. Tetapi perception ini yang susah, yang kita nak tanam, kita nak ubah dalam pemikiran rakyat Malaysia. Tapi kita nampak kabinet ini, Tan Sri Perdana Menteri berani buat perubahan, dan kami akan hadap segala bentuk serangan perkauman ini. Dan kita yakin, dulu kita lawan, kita tak ada televisyen, sekarang bermuka bermat every night. Dulu saya kata kalaulah TV3 tu murah RM2, hari-hari kita pukul katok dia. Sekarang tak boleh lah TV3 yang banyak saya muka saya. Artinya kita ada waktu untuk kita memberi penerangan kepada masyarakat. Terutama saya kata tadi, racial issue ini masih lagi survive dalam masyarakat Malaysia, dan boleh disuburkan, diinstigate isu ini senang orang terima. Sebab itu kita menjadi satu tanggungjawab yang besar untuk kita nak merubah faham perception ini. Walaupun kita cuba mengatakan kita support, kalau Cina itu Cina baik, kita sokong. Kalau India itu India baik, kita sokong. Kalau Melayu tu Melayu baik, kita sokong. Kalau Melayu tu Melayu jahat, kita lawan. Janganlah Melayu tu kerana dia Melayu jahat pun kita kena sokong. Ini pahaman ini memang kita kata no way, tapi inilah yang berlaku. Yang kita kena hadap isu perkauman ini, dan kita yakin kita boleh hadapi ini. We have time, dari masa ke semasa. Tambah pula Menteri Penerangan sekarang Gobind Singh, setiap kali selamat ucapan raya keluar dia pakai turban. Orang pun kata ni raya Melayu, siapa keluar menggali ni. Tapi itulah, kita nak lihat kepada performance. Menteri-menteri juga kena tunjukkan kebolehan dan performance mereka, komitmen mereka.
Dan ini yang kita cuba lakukan di peringkat awal ini. Memanglah saya bila jadi menteri, memang tambah sekali menteri pertahanan. Daripada kita duk bersih, duk tidur atas jalan tu, tiba-tiba jadi menteri. Menteri pula menteri yang penuh dengan protokol. Sebab dia ada 3 cabang utama lah dalam pertahanan ni. Satu, raja-raja dan sultan-sultan yang menjadi penaung kepada cabang-cabang tentera. Misalnya tentera laut, Baginda Sultan Selangor. Tentera darat, Baginda Sultan Kedah. Udara, Baginda Sultan Pahang. Begitulah seterusnya. Itu satu. Yang kedua, AMI berpangkat. Saya tak tiba-tiba yang 4 star jumpa saya, aku ni apa dia ni. Kemudian awam tu kita biasalah, tapi kita kena hadap itu semua dan kita bekerja dengan sedaya yang mungkin. Cuma peringatan yang saya selalu sebut kepada parti lah, kepada orang pekerja-pekerja, terutama all the political parties yang berjaya ambil alih kuasa, mesti ingat BN kalah kerana mereka lebih duit. Kita menang sebab tak cukup duit. Sebab kita bila tak cukup duit, kita kena bekerja. Untuk menang di Kota Raja, saya berbelanja dengan wang derma daripada kawan dan sebagainya lebih kurang 80,000 ringgit. BN 5-6 juta ke biasa. Juta. Kenapa kita boleh menang? Sebab semua bekerja. Cina, India, Melayu, semua. Kempen begitu singkat, saya tak pergi pun kawasan-kawasan, semua kawasan, sebab kena ceramah seluruh Malaysia. Tempat yang kita tak pergi itu pun menang begitu besar. Artinya semangat bekerja untuk membuat perubahan. Dan sekarang kita ambil alih pemerintahan. Peluang nak dapat duit ni banyak. Kadang saya duk mimpi bimbang. Dia datang dengan berbagai-bagai cara. Saya remind kepada diri saya dan kepada petugas-petugas parti, kalau kita lebih duit, kita juga akan kalah bila akan datang. Sebab itu bagi saya lihat gaji allowance seorang menteri itu untuk hidup cara yang sederhana ni cukup, tak payah curi lagi. Tapi tak tahulah, sekarang baru 2 bulan setengah. Belum tahu lagi. Only 2.5 months. Bila dah kena 4 tahun nanti, takkan isteri saya bila-bila pun nak pakai beg beli tepi jalan, nak pakai booking apa? Hermes tak tahu nak sebut, tak tahu kita. Bijan. Tapi isteri kita pun dah tengok lah dalam internet, ini apa nama ni, Hermes. Sebab percubaan ini memang kalau kita tidak kuat jadi pemerintah, kita akan juga terbabas. Bila ada Shangri-La Dialogue di Singapura, ada seorang peniaga lah, dia pergi Singapura. Di antaranya nak bawa isteri saya pergi shopping. Saya beritahu isteri saya, jangan keluar, tidur dalam bilik. Lebih kurang pukul 11 malam baru dia keluar. Jumpa dengan toke tu, dia kata nak shopping apa, kedai dah tutup 11 malam. Nampak tak tu? Jadi ini di antara yang, sebab kalau dah jadi orang besar ni,
pegang yang ni, token ni bayar. Pegang ni, token ni bayar. Pegang ini. Ini yang kita kata yang jadi sampai telinga 2, Subang sampai 300 lebih. Jadi kita dari sekalian di sudut good governance ini, good governance kita memang malu kepada terutama negara-negara yang ambil negara barat sendiri atau Jepun atau Singapura kalau kita lihat indeks rasuah. Dan perkara ini perkara yang cukup besar yang kita kena hadapi. Dalam mesyuarat kabinet kali yang ketiga, Perdana Menteri kata menteri mana dia tahu terlibat dengan rasuah dia akan pecat 24 jam. Dia kata itu, pecat segera. Ini amaran dia lah. Dan kita bimbang satu rasuah yang kita sedar, satu rasuah yang tak sedar. Semuanya ini kita dah lihat. Kalau rasuah berleluasa, penyelewengan berleluasa, negara kaya pun boleh jadi bankrupt. Inilah kita nak buat perubahan. Tapi tuan-tuan semua janganlah percaya apa yang kita cakap ni 100%. Kena melihat dan kritik, tegur bila-bila masa supaya kita jangan lalai dan lupa. Dan kalau tidak, hadirin sekalian, kita akan ulang episod-episod lama yang kita nampak. Dan YNDB ini satu perkara yang kita harap tak akan berulang lah dalam sejarah Malaysia. Dan Jolo dah ditangkap kan? Fake news? News? Fake news. Fake news. Yes. Tak tahu lagi lah tu. Kita mana dia sembunyi kita pun tak tahu. Jadi peristiwa ini kita harap tidak berulang dan Malaysia berpotensi untuk muncul semula sebagai gergasi dalam ekonomi, Tiger of Asia. Tiger of Asia pada masa yang akan datang. Kita boleh, tapi semuanya kena bekerja kuat, insya-Allah. Dan ini yang peringkat awal ni kami kerja kuat lah, takut lama-lama lupa. So kita kena put back Malaysia on the right track. Inilah harapan kita. Dan di antara yang kita tuduhan, kita tak mau dengar, orang kata apa, dengar hearsay. Sebab itulah kita ada tubuh sekarang ni, satu yang di bawah SPRM, dia boleh selidik siapa saja, dan satu lagi jawatan kuasa untuk memperlihat perolehan dan perbelanjaan di bawah Tan Sri Amrin Buang. Ini disebut dalam berita inisiatif daripada Menteri Pertahanan untuk tubuh dan boleh siasat mana-mana kementerian. So kalaulah tuan-tuan di sini ada maklumat-maklumat penyelewengan yang dapat, maka sila hubungi pejabat Tan Sri Amrin Buang untuk memberi maklumat-maklumat supaya dia dapat buat siasatan. Dan kalau ada penyelewengan yang nyata, seseorang itu boleh diambil tindakan. Tak kiralah apa kementerian sekalipun, bukan hanya kepada Kementerian Pertahanan. Dan jawatan kuasa itu dah lengkap dan akan mula menjalankan tugas. Dan oleh kerana dia dokumen banyak di Kementerian Keuangan, maka jawatan kuasa ini memohon supaya pejabatnya itu dibuat di Kementerian Keuangan. Nak cari fail mudah. Dan kita harap tak akan berlaku penginayahan. Orang kata wish hunting, membalas dendam, tidak. Betul-betul ada kes dan ada bukti, barulah akan dibawa ke mahkamah. Kita tidak mau dalam orang kata proses balas dendam.
Ini yang kita harapkan, dan saya yakinlah penjimatan ini tidak melibatkan perjalanan kerajaan itu. Misalnya perkara yang boleh kita jimat, tapi perjalanan tak terganggu. Saya datang ke London, menteri, dia berhak dapat first class dalam kapal terbang. Saya pun dulu tak pernah naik first class tu. Tapi oleh kerana kita ada konsep jimat, maka kita pergi ke business class. Kalau 5-6 orang satu trip itu kita dapat turunkan kelas itu, bayangkan sudah berapa ribu. Kalau perjalanan itu banyak dan menteri-menteri lain dan sebagainya, di situ saja sudah jutaan ringgit. Efisien kerajaan macam mana? Berjalan macam biasa. Begitu juga soal security. Kita tidak ada tolak ansur untuk menjaga security dan kedaulatan Malaysia. Di mana kita boleh jimat? Kalau ada pembadiran dan penyelewengan. Tapi tempat-tempat perlu, kita akan teruskan. Sebab itulah kita janganlah bimbang, nervous. Kerajaan ni potong sana, potong sini. Tidak. Dia hanya potong di tempat yang kalau dikurangkan pun tidak menjejaskan perjalanan sebuah kerajaan. Government akan terus berjalan. Bahkan ini hanyalah sementara untuk kita pulih. Dan di antara sokongan rakyat yang paling nyata sekali ialah bila kita lancarkan tabung harapan. Tabung harapan ini bukan untuk parti politik. Rakyat beri semula sebahagian daripada keuntungan mereka, pendapatan mereka kepada kerajaan. Sudah terkumpul lebih 155 juta. Rakyat memberi semula. Artinya rakyat bersama untuk nak pulihkan keadaan di Malaysia ini. 150 million bukan sedikit. Dan kita jangka kemungkinan besar sampai ujung tahun ini, kemungkinan kita boleh capai sehingga 1 bilion donation daripada orang ramai. Kerana semua sedar bahawa negara kita perlu dipulihkan, terutama keyakinan, kepercayaan, lawan rasuah dan sebagainya. Saya sebut sekali lagi, rasuah satu perkara yang mudah untuk kita bercakap, nak lawan, tapi bukan senang. Bukan senang, termasuk kepada diri yang cakap ini. Yes, kita tahulah bila duduk tempat itu. Tapi kita berazam nak hadap perkara itu. Dan ini yang kita cuba lakukan. Dan sekarang ini dalam parlimen kita ada tokoh-tokoh NGO yang dulunya begitu lantang dan sekarang bersama dengan kita. Termasuklah Maria Chin Abdullah dan lain-lain banyak lagi lah yang kita nampak mereka juga boleh memberi sumbangan dan pengiktirafan kepada wanita yang first timbalan Perdana Menteri kita ialah Datuk Seri Wan Azizah, yang kita nampak sekarang inilah sokongan umum kepada kita itu kuat. Kita perlu itu kerana ingin buat perubahan, dan kita juga hadapi masalah pekerja yang kita sedang susun secara gigih sekarang ini, dan semuanya itu menjadi tanggungjawab kita. Dan rakyat Malaysia yang berada di luar negeri boleh memainkan peranan yang baik. Tulislah apa-apa tulisan teguran kepada pemerintah, tapi jangan fitnah. Fitnah tak boleh lah. Contoh mudahnya, bila saya lepas angkat sumpah jadi Menteri Pertahanan, esok rider mengambil saya, maka kata saya tak mau naik kereta Roti John. Saya hanya nak naik kereta Viva saja untuk ke pejabat. Itu semua dibuat oleh cyber trooper, bukan daripada saya. Tapi ini cara-cara mereka nak buat. Dan ini cyber trooper di sebelah sana memainkan peranan. Tapi kita
Macam Tun Mahathir keluarkan kenyataan, selepas 100 hari kami tak dapat tunaikan janji 100 hari. Saya memohon maaf kerana janji itu tak dapat tunaikan, kami terpaksa lanjutkan. Tun Mahathir tak kata begitu. Itu cyber trooper yang memainkan. Lepas itu saya yakinlah tuan-tuan yang ada di sini orang cerdik, boleh faham yang mana cyber trooper, yang mana yang genuine, yang betulnya. Tapi kritik-kritikan adalah dialu-alukan. Tapi kalau fitnah dan tambah cerita itu yang kita kadang-kadang pening kepala sikit. Tapi sekarang kita ada waktu untuk memberi penjelasan. Dan orang pun dia lihat, penglihatan dalam bentuk bukan 1 day, 2 days, 3 days. Dia akan lihat, kemudian mereka akan buat keputusan. Itulah saja ucapan saya kali ini. Saya ringkas ni. Saya biasa bersyarah sejam 2 jam. Saya ringkas dan sini orang cerdik belaka. Saya yakin semua di sini ada maklumat, tapi kita harap kita dapat menjadi warga negara yang baik berada di mana sekalipun, dan kita haraplah Malaysia akan jadi pemerintah dan kerajaan yang lebih baik sekarang dan pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih kepada semua.